So dia kata waktu gelap tu, dia tengok dekat arah pintu, dan maybe lah budak-budak lain pun pandang ke pintu. Dia nampak ada satu benda yang diorang tengah balut ada dekat pintu, weh. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Screen Malam Sepi berteman kembali. Okey, walaupun malam-malam kita sejak 2-3 hari dah tak sunyi dah, berteman dengan terawih, mori semua, tapi kita still akan berbincang. Kita still akan bercerita pasal kisah-kisah seram yang dikongsi, mungkin benar, mungkin tak. Cuma sebagai hiburan untuk malam-malam kita seterusnya. Dan bercakap pasal terawih, aku mewakili kru Fizik Screen nak mengucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka, selamat bersahur, selamat berterawih kepada korang semua, para kimbayo dan juga para viewer yang baru sampai kat Fizik Screen. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semua. Dan aku harap kita dapat ambil kesempatan bulan Ramadan ni untuk kita jadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin korang tertanya, bulan Ramadan benda tu kena ikat, jadi macam mana boleh ada kisah seram? Yup, sayang sekali kita orang tak kena ikat. Tiba-tiba taklah, kita orang still akan ada dengan korang, menemani malam-malam sepi korang dengan kisah-kisah seram. Dan malam ni aku nak bawa kepada korang 3 kompilasi kisah seram yang baru, iaitu Seram Balik Masjid. Kenapa seram balik masjid? Yep, sebab kita dalam bulan Ramadan, so aku nak satu kompilasi yang boleh kita kaitkan dengan satu malam yang kita pergi balik solat tarawih. Dan mungkin malam-malam biasa kita tak pergi pun masjid, tapi malam-malam Ramadan ni lah yang kita selalu sangat keluar pergi masjid, solat. Dan aku harap korang pun sama-samalah keluar pergi tarawih semua. Sebab aku dapat tengok sendiri kat masjid aku dalam beberapa hari dah makin meriah. Dan aku harap kat tempat korang pun sama, tarawih korang makin meriah. Dan sebenarnya tanggungjawab korang jugalah untuk memeriahkan masjid korang, okey? Tak nak cakap panjang, kita teruskan dengan satu kisah seram yang terjadi kepada seorang pekerja ni, bila mana dia melalui satu jalan ke masjid. Iaitu dalam sebuah kisah yang aku bagi nama Apa Atas Tu. So, kisah Apa Atas Tu ni terjadi kepada seorang lelaki yang kita ambil nama kimbayo Aiman. So, Aiman ni dia seorang pekerja tau. Pekerja syarikat kilang kereta. Dia bukan kilang kereta, dia syarikat kilang kereta, which is macam Pro2 ke, Myvi ke, Proton macam tu lah. So, dia kata dia ni kerja dia ada shift pagi dan shift malam. Shift pagi lebih kurang dalam 8 pagi ke 8 malam. Shift malam pula 9 sampai 8 pagi. Macam tu lah. Selepas beberapa waktu dia kerja kat syarikat tu, tak ada apa-apa jadi pun. Cuma satu hari, tiba-tiba dia rasa macam dia tak sedap badan. So, nak dijadikan cerita, dia pergi jumpalah orang tinggi, minta untuk balik awal. Around pukul 4 pagi macam tu, dia dah minta untuk balik sebab dia rasa badan dia dah tak sedap. So, dapat kelulusan, terus dia balik. So, dia balik, dia kata dia naik motor je sebab rumah dia dengan tempat kerja dia dalam around 30 minit. So, naik motor lagi senang lah, nak cilok-cilok semua kan. Aiman ni, untuk balik ke rumah dia, dia perlu jalan satu kawasan masjid tau. Dan waktu tu dia pun start lah berjalan. So, dekat tempat kerja dah macam dah tak sedap badan. Lepas tu ambil motor kan, lepas tu dia bawa. So, dia bawa motor dia tu melalui satu jalan masjid yang dia kata memang sunyi. Sebab malam tu dia kata, bila waktu malam jalan tu dah tak ramai orang guna, which is kenderaan-kenderaan macam kereta, motor dah tak banyak, melainkan kenderaan besar, kenderaan berat macam lori, bas, macam tu, atau trailer. So, kau bayangkan si Aiman ni, dia lalu satu jalan yang gelap gila, yang tak ada lampu, tapi hanya berbekalkan lampu motor dia. Kau bayangkan dalam perjalanan 30 minit tu, dia terpaksa harungi satu jalan yang memang gelap dan tak ada orang lalu.
Melainkan dia kata ada lah sekali-sekala macam lori ke atau trailer lalu. And bila ada lori atau trailer lalu ni lah, si Aiman ni rasa macam alhamdulillah ada pun orang kan. Sebab dia naik motor tau. Dia naik motor yang kau bayangkan kat keliling semua hutan, tak ada orang. Bila ada lampu barulah macam alhamdulillah. So dalam perjalanan dia di jalan masjid tu, okay, aku tak tahulah, maybe rumah dia dekat dengan masjid ke, which is something like that lah. Ataupun mungkin dia nak berhenti kat masjid nak solat dulu. Tapi dia kata dia menuju ke masjid macam tu. Dalam perjalanan menuju ke masjid tu, tiba-tiba ada satu lori lalu tau. Bila lori lalu, dia rasa macam alhamdulillah ada orang. So kalau kau ikut tepi pun alhamdulillah, atau kau ikut belakang kan. So lori ni pun lalu lepas si dia kan. So si Aiman ni ikut lah daripada belakang, ikut bawa motor kan, bawa motor. Lepas tu si Aiman ni, dia mungkin dah beberapa ketika dia rasa macam dah okey dah, tenang sikit. Dia pun nak pintas lah lori tu, maybe sebab dah nak sampai kan. Then dia rasa macam okey, aku kena pecut lah, sebab maybe waktu pun dah makin larut malam semua. So nak kena pecut, nak balik rumah cepat, nak tidur. Dia pun pecut lah, dia pecut, dia cilok. Bila si Aiman ni cilok, aku rasa maybe waktu tu dia fikir yang itu adalah satu keputusan yang salah dibuat. Sebab masa dia cilok tu, tiba-tiba dia nampak dekat atas lori tu ada satu lembaga warna putih babe, tengah duduk atas lori. Kakak nampak tak? Kakak, atas lori tu. Tengah. Dia lalu dalam keadaan dia nampak benda tu, dan benda tu tengah pandang dia. Kau bayangkan si Aiman ni macam ni tau, naik motor, lepas tu cilok. Tiba-tiba dia pandang atas lah, tak ada benda nak tengok. So tengoklah pandang atas kan, lori ni bawa apa kan, tengah bawa. Tiba-tiba kat atas tu ada benda putih macam ni. Pandang dia, member tak apa lagi, member si Aiman ni pecut lah terus, pecut motor dia, lepas si lori tu. Dan dia rasa ada benda ikut dia. Dia kata dia tak side mirror, sebab tu dia tak boleh pandang belakang lah, apa-apa jadi kan. So dalam keadaan dia tengah pecut tu, dia rasa macam ada benda ikut dia. Lepas tu dia cuba tenangkan diri, maybe perasaan. Tapi tadi dah nampak, tak apalah, tu maybe nak lalu je, tak apa. Dia pun bawa tengah-tengah dibawa tu, bayangkan lori dah tinggal belakang. So dia bawa side mirror, tak boleh tengok belakang. So dia pandang lah tepi sini. Dia nampak benda putih tadi tengah terbang sebelah dia. Tengah terbang sebelah dia macam ni. Dan dia kata benda tu tengah pandang ke depan, bukan pandang dia. Motor tu si Aiman ni bawa macam ni. So ada benda putih lalu sebelah dia, tak pandang dia, tapi si Aiman tengah pandang benda tu. Oh, si Aiman ni apa lagi, bawa motor, dia teruskan perjalanan. Dan dia berhenti dekat satu masjid tu lah, yang maybe masjid tu berdekatan dengan rumah dia. Ataupun waktu tu dia rasa macam dia tak boleh nak teruskan perjalanan, kena stop kat masjid. So dia pun berhentilah kat masjid tu untuk rehat sekejap. So bila dah sampai masjid, dia cuba toleh belakang sebab dia takut benda tu ada. Tapi alhamdulillah, dia kata benda tu tak ikut ke masjid. Mungkinlah benda tu macam, oh dah sampai masjid ni bukan tempat aku, tak apa, teruskan je lah. So bila dengar kisah apa atas tu, dia rasa macam dalam movie tau. Sebab biasa dalam movie je ada racing ni antara manusia dengan hantu. Biasa kat dunia real kita tumpang belakang tak ada nak racing tumpang belakang. Cuma aku jadi rasa macam mungkin lepas ni aku macam bertambah takut lah nak naik motor seorang-seorang malam. Sebab pernah je aku redah seorang-seorang malam-malam kan. Tapi bila dengar kisah macam ni rasa macam cuak pula tu nak keluar malam seorang-seorang. Tapi tak apalah, kita teruskan dengan kisah kedua malam ni, yang terjadi dekat sekolah aku dengan sebuah tajuk yang aku bagi nama Surau Sekolah Aku. So kisah Surau Sekolah Aku ni, dia terjadi kepada seorang, kita ambil nama Zikri. Tak ada. So kisah Surau Sekolah Aku ni, dia terjadi kepada akulah, sekolah aku. Dia bukanlah direct pada aku, tapi dia ada kaitan dengan aku dan aku ada dekat tempat kejadian. Macam tu lah. So satu hari tu, untuk sekolah agama, dia ada satu musim perlawanan, iaitu yang kita panggil sebagai Kamel. Biasanya sekolah aku dia akan buat pemilihan, which is macam ada 4 rumah sukan, merah, kuning, biru, hijau.
So 4 rumah ni lah yang akan hantar setiap peserta dia dalam satu pertandingan untuk dihantar ke negeri. Orang kata kamil peringkat sekolah lah sebelum dihantar ke daerah. So waktu ni aku dalam pasukan rumah kuning. So waktu tu macam aku baru tingkatan 1 kan. So nak dijadikan cerita, aku terpilih lah untuk masuk dalam beberapa pertandingan lah, macam tu. Aku ingat dalam 3 pertandingan lah. So lebih kurang 2 pertandingan tu aku boleh bawa solo, macam pidato ke ataupun maybe khutbah macam tu lah. Tapi ada satu ni yang aku tak boleh bawa solo, which is forum. Forum tak boleh lah seorang-seorang kan. Itu ceramah nama dia kalau seorang-seorang. So dalam team forum ni aku seorang je budak junior, yang lain semua budak senior, tingkatan 5 tak silap aku. 3 orang ni. So senior ni dia kena latih orang lain, dalam masa yang sama kena latih aku juga. So ada satu malam tu dia kata, malam ni kita akan adakan latihan, kau kena datang. Aku macam, aduh malam ni yang macam aku pisang ni, macam mana nak keluar kan. Waktu tu aku macam motor tak bawa kan, macam mana nak keluar. Tak apa lah, tu aku bincang dengan mak aku. Okay, mak aku bagi keluar. Bila aku sampai kat sekolah tu, abang tu kata terus tunggu dekat surau. So aku pun tunggulah kat surau. Masuk surau, lepas tu aku tengoklah ramai-ramai sini berkumpul. Dah aku nampak abang sini aku tu lah. Lepas tu aku masuk lah, aku masuk. Lepas tu aku nampak lah abang sini aku ni. Tapi abang sini aku ni tengah duk busy dengan budak-budak tajhiz jenazah, which is pengurusan jenazah. Adalah macam kain kafan semua kan. Lepas tu aku nampak macam, okey tak apa, aku duduk dulu kan, sementara dia settlekan ajar budak-budak ni. So bila aku tengah lepak dengan dorang tu, aku nampak dorang ni pergi balut seorang budak jadi pocong, jadi mayat tau. Dia ikat kain kafan, which is memanglah untuk tajhiz jenazah tu kena buat macam tu. Tapi aku tak tahulah kenapa dorang buat betul-betul malam tu. Tengah-tengah dibalut tu jadi bentuk gula-gula tu, sempat pula si senior ni dia bercakap tau. Dia bercakap macam, kita balut ni kan nanti jadi macam hari tu. Lepas tu aku tak berani tanya, tapi ada orang lain tanya lah. Dia kata, jadi apa? So senior tu pun buka cerita. Nak dijadikan cerita, senior tu cakap beberapa tahun lepas lah, waktu dia masuk tajhiz jenazah, tempat yang sama dekat surau tu juga, malam macam sama kan. Wah, hari ni buat malam, yang tahun-tahun lepas pun dia buat malam juga, sama macam malam ni. Waktu tu aku panggil budak-budak untuk kumpul buat tajhiz jenazah. Lepas tu kita orang balut lah seorang budak ni kan. Balut seorang budak ni, kau bayangkan seramnya tajhiz jenazah ni, sampai ada budak yang nak menangis baik kena balut. Ada yang budak tu aku tengok dia kena balut, lepas tu mata merah habis. Aku rasa menangis budak tu. Lepas tu, tapi ya nak macam mana kan, dah masuk pertandingan. So masa dia orang balut-balut tu, si sini ni kata, waktu kita orang balut, tiba-tiba lampu terpadam ni. Lampu padam. Dan dia kata waktu tu lah dia toleh ke arah pintu surau. Untuk pengetahuan korang, pintu surau sekolah aku ni dia adalah sebuah pintu kayu yang dekat bahagian atas tu ada satu kaca transparent tau. Kalau korang tengok kaca tu, boleh terus tengok keluar. So dia kata waktu tu lah, waktu gelap tu, dia tengok dekat arah pintu. Dan maybe lah budak-budak lain pun pandang ke pintu, dia nampak ada satu benda yang diorang tengah balut ada dekat pintu weh. Yang baring ni berlakon je, tapi masalahnya sekarang, siapa yang kat pintu tu? Lepas tu diorang pun kata apa lagi, semua pecut tau, semua lari, tinggalkan budak yang kena ikat ni. So diorang takut lah, which is kalau diorang ikat sekali budak ni tiba-tiba jadi juga. So budak ni macam mana? So dia buka cerita lah, aku tak tahu lah kalau dia bohong lah kan. Ada juga satu waktu aku ternampak satu artikel tau. Satu artikel dekat sekolah aku ni, which is pernah berlaku satu histeria beramai-ramai. Aku nampak ada satu majalah, kau tahu tak, majalah yang dia mengumpulkan gambar sekolah tu waktu dulu. Lepas tu kau select kau nampak ada beberapa batch tingkatan 1 sampai 5 yang orang dulu-dulu. Nampak lah hitam putih gambar dia kan. Aku tu nampak ada satu artikel dia tunjuk gambar yang surau kita orang macam tu. Kau tak silap aku lah, dia tulis kat bawah tu macam pasal ada satu kisah histeria beramai-ramai, which is macam ada seorang kena histeria. Lepas tu ada beberapa orang cubalah tenangkan dia. Tiba-tiba budak kat sana pula kena histeria, menjerit tak tentu-tentu macam. Lepas tu tiba-tiba diorang tengah nak settle ke orang ni, tiba orang kat sana pula. Macam tu, dia jadi bersambung-sambung. Sampailah satu ketika aku ada satu join nasyid tau, tim nasyid sekolah. Aku dengan Fikri waktu tu pergi solat, tengah pergi solat asar, dan budak-budak lain dia tengah jamming lah.
dekat satu tempat. Dia bukan tempat khusus tau. Dia tempat yang surau kita orang 2 tingkat. So dia ada kawasan pintu yang korang kena buka. Dia ada tangga untuk naik ke atas. So tempat tu memang gelap. Aku pun sebenarnya tak tahulah kenapa diorang pilih tempat tu kan. Tapi maybe sebab diorang suka bunyi gema. Diorang nyanyi jadi gema. Memang mantap lah suara masing-masing kan. So nak jadikan cerita, kita orang memang selalu jamming kat situ. Kita orang memang suka jamming kat situ, nyanyi daripada waktu Zohor sampai Asar macam tu lah. So waktu tu aku dengan Fikri tengah solat Asar. So adalah beberapa budak ni, 3 orang macam tu. Dia tengah jamming dalam tu. Nyanyilah, menyanyi. Aku pun solat dengan Fikri. Lepas tu kita orang habis lah. Kita orang sembang sekejap kan. Lepak sekejap sebab surau kita orang sejuk. So macam tengah-tengah penat belajar, so lepak dulu kan. Aku dengan Fikri tengah lepak-lepak. Tiba-tiba 3 orang budak ni lari masuk. Jumpa macam, woi. Aku macam, wah hal budak-budak kan. Sebab orang ni macam dari kata 3 kan. Bila budak-budak kata 3 menjerit tak tentu hala, mesti ada something jadinya. So aku dengan Fikri pun tanya macam asal kan. Lepas tu diorang cakap, masa diorang jamming dekat bahagian tangga surau tu, diorang kata diorang tengah nyanyi satu lagu, which is maybe lagu Sumayah lah. Macam Sumayah. Diorang humming, which is bukanlah diorang nyanyi. Diorang humming macam macam tu. Ada satu vokalis ni, dia kata tengah-tengah diorang humming tu, diorang terdengar ada seorang budak, dia pergi buat suara second. Okay, kalau korang budak nasyid korang tahulah suara second tu dia macam suara yang dia tinggi sikit untuk backup suara asal tau. So dia kata ada seorang buat suara second masuk lagu Harum Sundal Malam. Dia nyanyi lagu which is kalau kau dengar macam Sumayah. Tiba ada orang sambung kat bahagian dia, ada macam satu suara halus sambung hentikanlah macam tu. So dia dengar macam tu. Lepas tu member dia ni macam dia tengah sedap kan. Tiba-tiba ada orang masuk, vokalis kita orang ni, dia cakap bila ada orang buat macam tu, dia ikut lah. Sebab dia ingat kan ada seorang vokalis yang lain buat lagu tu. So diorang macam enjoy lah, tengah-tengah seronok. Tiba ada orang masuk lagu Harum Sundal Malam, tempat gelap pula. Tu dia sambung lah. Habis 3 orang tu, budak yang vokalis tu menyanyi lagu Harum Sundal Malam dekat dalam bilik gelap tu. So lepas tu diorang berhenti. Diorang macam dah baru terfikir, ni lagu Harum Sundal Malam. Stop. Semua stop. Tengah-tengah diorang stop, tiba-tiba diorang dengar ada satu suara je yang masih lagi menyanyikan lagu tu. Diorang dah berhenti macam cakap, apa korang sakai tu nyanyi macam tu kat dalam ni. Semua dah diam. Tiba ada suara Lepas tu diorang apa lagi, sebab tu dah diorang pecut keluar. Diorang pergi jumpa kita orang, sebab diorang tahu kat dalam surau tu yang kita orang ada. Nasib baiklah korang tengah jamming tu, korang nyanyi lagu Harum Sundal Malam tu, tak ada benda kat tingkat atas yang menjenguk macam tu. So sebenarnya kisah surau sekolah aku ni, aku tak adalah ingat mana. Sebab dia tak adalah orang kata yang memberi impact kepada aku terus lah. Budak-budak tu maybe lah kan. Tapi bila aku cuba untuk keluarkan kompilasi seram balik masjid ni, tiba-tiba aku teringat balik yang sebenarnya kat surau sekolah aku pun ada kisah-kisah seram. Dan which is dekat tempat lain pun ada juga. Kat kawasan sekolah aku tu pernah juga, macam Fikri pun pernah rasa ada orang ganggu semua. Guard sekolah aku pun ada pernah cerita pasal gangguan yang dikena. Tapi maybe untuk kompilasi lain lah, bukan untuk kompilasi seram balik masjid ni. Kompilasi seram balik masjid ni kita khususkan istimewa untuk Ramadan kali ni. Sedar tak sedar kita dah sampai kisah terakhir untuk malam ni. Dan sebelum kita sambung untuk kisah terakhir, korang dengar 2 kisah. Apa kata korang like, share, comment and jangan lupa subscribe and tekan bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video apabila kita orang upload video-video terbaru untuk korang. Okay? Untuk kisah terakhir ni dia agak seram. Okay, lagi satu aku nak ingatkan yang kisah-kisah yang aku bawa ni sempena orang kata ada kaitan dengan masjid ataupun orang kata ada kaitan dengan solat semua. Dia bukanlah satu aku kata nak takutkan korang untuk seorang solat, bukan. Dia cuma maybe orang-orang yang terkena gangguan ni adalah
mungkin mereka yang tak kena cara, ataupun mereka yang memang hari tu ada rezeki untuk tengok benda-benda ni. Sebab yelah, orang lain solat elok je, orang lain pergi masjid elok je, tapi maybe waktu dan hari itulah satu-satunya hari yang Allah nak bagi dia orang peluang untuk rasai pengalaman yang orang lain tak dapat rasa. So untuk kisah terakhir malam ni, aku nak bawa satu kisah yang dia agak menyeramkan. Aku pun bila nak bawa ni agak seram lah. Dan maybe untuk kisah terakhir ni akan memberi pengajaran kepada korang untuk tak solat sorang-sorang. So jom kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni, dengan sebuah kisah yang aku bagi tajuk Lembaga Hujung Dinding. So lembaga hujung dinding ni terjadi kepada seorang pekerja ataupun pelatih dekat satu hospital. Kita petik nama Kimbayo iaitu Maisarah. So Maisarah ni dikata dia adalah seorang pelatih yang ditugaskan dekat ward kecemasan. Okay? So nak dijadikan cerita, si Maisarah ni kata punyalah bertungkus lumus seharian dekat ward kecemasan tu, layan pesakit tu, layan pesakit ni, sampai tahu-tahu dah jam 11 malam. So bila jam 11 malam, barulah si Maisarah ni kata dia agak tenang. Sebab semua pesakit dah settle, dah tidur. Ada pesakit yang apa yang dah makan semua dah makan, yang nak ubat semua dah dapat ubat. So ada satu waktu untuk diorang macam berehat sekejap lah. Bukanlah berehat tak buat apa-apa, which is berehat yang tarik nafas. Okay? So dia kata waktu jam 11 ni, dia tengah santai-santai, maybe cek-cek dokumen ataupun duduk kat kaunter, staff semua. Baru dia teringat, si Maisarah ni teringat yang dia tak solat isyak lagi. Okay? Waktu tu dah jam 11. So dia kata, okay tak apa, aku pergi solat dulu lah. So dia pergilah solat dekat satu surau yang ada dekat hospital tu. So surau dekat hospital ni maybe aku rasa macam kecil je. Sebab dia kata surau lelaki dan perempuan hanya dibezakan dengan satu dinding kayu. So orang kata lelaki dia ada pintu dia, perempuan ada pintu dia, tapi diorang akan bertembung dekat satu bilik. Cumanya dipisahkan dengan dinding je lah. Kat masjid-masjid korang ke pun mesti ada kan. So dia kata dia nak pergilah solat kan. So dia pergi ambil wudu. Dia ambil wudu, buka paip, lepas tu ambil wudu semua. Tengah-tengah dia ambil wudu tu, tiba-tiba dia dengar ada suara tengah menangis. So dia rasa macam, bunyi apa ni? So waktu kau bayangkan, dia tengah ambil wudu, basuh muka semua, tiba dia ada dengar suara orang menangis tau. Dan dia kata suara tu adalah suara yang menangis sayu. Macam waktu tu dia rasa macam, aku salah dengar ke? Aku salah dengar. Lepas tu dia tutup lah pipe tu. Air pun berhenti. Masalah sekarang, bunyi tu masih ada. Bunyi tangisan yang tak ada siapa dalam surau tu masih ada menemani si Maisarah ni. Maisarah ni pun apa lagi kan, dia rasa macam tak boleh. Lepas tu keluar. Nak keluar tu dia terfikir macam, tapi aku tak solat isyak lagi. So kalau aku tak solat macam mana lah? Tak apa lah, solat je lah. Solat. Dia pun masuk balik. Dia ambil wudu. Dan dia kata waktu dia ambil wudu kali kedua tu, suara tu dah tak ada. So dia kata okay, tak apa, maybe benda tu nak sakat sikit je. Tak apa, solat. Ambil semayang semua. Ambil semayang. Lepas tu dia pun pergilah kat kawasan solat. Dan dia sangat sure yang dalam surau tu dah tak ada orang. Sebab tempat laki gelap, tempat perempuan pun gelap. Dan bila dia buka lampu, memang tak ada orang. Tempat perempuan je lah menyala, tempat laki tak menyala. Tapi memang tak ada orang. Dan staff-staff yang lain semua ada kat kaunter. So si Maisarah ni macam, okay, tak apa, aku solat dekat hujung pintu belah kanan. Mungkin dekat dengan tempat ambil wudu dan dekat dengan pintu, supaya apa-apa jadi boleh terus keluar kan. So si Maisarah ni pun start lah solat dia. So solat Allah macam tu. Dia pun start solat. Dan dia kata dalam rakaat pertama tak ada apa-apa jadi. Okay? Sambung terus rukuk, i'tidal, sujud. Masuk rakaat kedua, pap, tak ada apa-apa jadi. Rakaat ketiga, pap, tak ada apa-apa jadi. Sampailah rakaat keempat ni yang dia kata, aku pun kalau tak ada waktu lain ke benda nak kacau kan. Tolonglah jangan kacau orang waktu solat, bye. Orang tengah khusyuk, orang tengah nak hadap Tuhan kan. Masalahnya tiba-tiba waktu ni lah kau nak kacau.
Kalau muka cantik tak apa. Lepas tu dia kata si Maisarah tengah solat. Lepas tu dia rukuk. Untuk rakaat terakhir, rukuk. Tiba-tiba dia kata dekat ekor mata dia nampak ada satu lembaga dekat dinding hujung belah kiri. Maisarah belah kanan, ni belah kiri hujung. Dia kata dia nampak sama-sama sebab guna ekor mata. Ekor mata bukanlah kau pandang macam ni. Ekor mata macam ni, tapi kau nampak ada benda kat hujung macam tu. So dia kata dia nampak ada satu lembaga warna putih tengah ikut rukuk. Aku macam benda ni. So si Maisarah kata dia tengah rukuk. Lepas tu benda tu pun rukuk tau. Benda tu rukuk. Lepas tu dia iktidal. Okey, sujud. Lepas sujud tu, dia kata waktu dia sujud, ekor mata dia masih nampak benda tu tau. Dan benda tu masih dalam keadaan rukuk. Lepas tu dalam hati dia macam, aku nak batalkan solat je ke aku nak teruskan solat? Sebab rakaat akhir kalau batalkan susah lah kan. Tapi aku dah remah, aku dah cuak. Tapi kalau aku pun tak tahu. Kalau aku nak batalkan ke atau tak kan. Sebab kalau aku pun tak tahu adakah aku akan teruskan solat ataupun batalkan. Sebab ya, kita tahu tahap iman kita macam mana kan. Ada orang yang kalau nampak hantu tu duduk lepas jadau solat lek. Kalau aku ni taklah macam tu kan. Aku jenis yang dengar bunyi sikit je aku dah macam dah tak boleh macam tu. Tapi si Maisarah ni kata dia dah rakaat akhir dan sayang kalau dia nak habiskan. So dia kata tak apa, habiskan je lah. Cuma bagi pendapat aku macam kenapa si Maisarah ni just panggilkan kawan untuk minta teman sekejap. Kenapa tak buat macam tu kan? Sebab hospital malam kot. Lampu bukan semua pasang babe. Lampu orang kata dah lebih kurang semua tutup kecuali tempat-tempat yang tertentu je yang buka. Maybe macam tandas tu buka lah kan. So si Maisarah ni pun dalam keadaan fikir nak batalkan ke tak, nak teruskan solat ke tak. Okay, tak apa, dia pilih untuk teruskan solat. Alhamdulillah. So lepas tu dia teruskan solat. Duduk antara dua sujud. Mata tengah masih ada benda tu. Dia kata benda tu tak bergerak, tapi dia rukuk. Dia tengah rukuk je. Lepas tu dia macam tak apa, harap-harap jangan kacau lah. Sujud. Lepas tu dia bangun. Tahiyat akhir. Lepas tu dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia pandang kiri. Dia kata itu bukan bayangan. Dia kata bukan bayangan dan bukan benda yang sama-sama. Dia kata waktu dia toleh kiri, dia bagi salam, dia nampak kat hujung tu ada satu lembaga warna putih tengah rukuk. Dan yang tambahkan seram adalah benda tu pucung. Kau bayangkan pucung yang tengah macam ni. Lepas tu si Maisarah kata okey, dia terus cabut lah. Terus cabut, dia lari. Pakai telekung pun lari. Pergi kat counter staff. Orang kat counter staff semua bising macam hantu. Sebab nampak si Maisarah tengah lari kan, menggerbang semua telekung dia. Lepas tu dia kata macam ni saya Maisarah. Lepas tu lepas dia tenteramkan semua orang kat situ, baru orang macam kenapa kau ni? Kejut agak. Kenapa lari-lari? Aduh, ni kalau nasib baik lah semua tak ada pesakit jantung. Kalau pesakit lain yang nampak tadi macam mana? Lepas tu macam saya minta maaf kak, cuma itulah tadi kat surau saya kena kacau lah. Saya nampak ada pocong tengah rukuk. Lepas tu si akak ni macam pocong surau hujung tu. Lepas tu si Maisarah surau hujung. Saya tengah solat isyak tadi sebab saya tak sempat masa uruskan pesakit. Lepas tu akak berkata surau hujung. Lain kali kalau nak pergi ajak teman lah, janganlah seorang-seorang Maisarah. Sebab akak pun pernah kena. Lepas tu macam Maisarah macam akak kenapa? Si kakak ni kata macam akak adalah juga pernah kena kacau macam nampak tengah-tengah solat tiba-tiba nampak budak berlari semua dalam surau tu. Tapi itulah, takkan nak cerita kat orang kan, nanti orang takut pula nak pergi masuk dalam surau tu. Lepas tu si Maisarah kata sejak hari tu dia kata dia akan cuba untuk solat awal. Alhamdulillah, dia akan cuba untuk solat awal waktu orang masih ada. Dan kalau dia lewat pun dia akan minta orang untuk teman. So aku rasa kalau daripada ajak teman je, better ajak terus jemaah je kan. Jadi sampai situ sahaja kompilasi seram balik masjid. Macam ni, seram tak seram, best tak best. Dan untuk pengetahuan korang, kompilasi seram balik masjid ni adalah
edisi khas sempena Ramadan part yang pertama. So disebabkan Ramadan kita ada 4 minggu, so insyaAllah kita akan hasilkan 4 kompilasi seram yang maybe ada sikit kaitan dengan solat, dengan Ramadan semua. Kita dah habis pun part pertama. Aku harap korang akan menantikan untuk part 2, 3 and 4. Okay? Dan aku nak ingatkan, janganlah malam-malam kita cuma bertemankan Physics Scream. Harapnya kita punya malam juga berteman dengan solat tahajud ke, maybe tadarus ataupun zikir. Okay? Setidaknya zikir lah, macam selawat dulu ke sebelum tidur, maybe macam tu. Dan semoga kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar yang sangat-sangat kita nantikan sepanjang tahun. So sebelum kita berpisah, aku just nak cakap, kalaulah korang sudi untuk follow kita orang dekat IG ataupun FB semua, sebab kita orang memang jarang update feed, tapi kita orang selalu buat story. So maybe kalau ada kisah seram baru, korang akan dapat notification. Dan korang pun jangan segan silu untuk DM kita orang kalau korang ada kisah-kisah seram, ataupun maybe korang nak kongsi pengalaman sendiri ataupun pengalaman siapa-siapa lah yang korang rasa sesuai dan boleh diketengahkan dalam Physics Scream. Okay? So sampai situ sahaja. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa tekan button subscribe and bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video bila kita orang upload video-video baru. Okay? Dan macam biasa, kalau korang ada kisah seram nak dikongsi, jangan lupa email kat kita orang dekat alamat email berikut, iaitu physicscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com. Dan sampai situ saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi madrasah untuk kita jadi seorang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Okay? Terima kasih. Kamsahamnida, miane, annyeong, ciao.